Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bab kata pepatah, tak kenal maka tak cinta. Jadi, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama diberi Nurul Syazana binti Zazali dan saya berumur 17 tahun. Saya belajar di Sekolah Menengah Bangsaan Padang Tengku. Hobi saya ialah membaca novel, manakala cita-cita saya ingin menjadi seorang guru. Dalam video ini, saya amat teruja untuk kongsikan mengenai sebuah buku yang telah saya baca, iaitu buku yang berjudul Dia Ibuku. Dalam novel ini banyak isi menarik. Buku ini adalah hasil karya Tommy Jeffrey. Buku ini diterbitkan oleh PEP Publications Sdn Bhd. Buku ini mempunyai 110 halaman bercetak dan terdapat 12 bab. Buku ini berharga RM2.50 dan harga yang ditawarkan sangat berpatutan serta mampu dimiliki. Jalan cerita novel ini sangat menyentuh hati kerana mengisahkan seorang gadis bernama Anne yang telah ditinggalkan oleh ibunya sejak kecil lagi. Anne dibesarkan oleh ayah dan neneknya sahaja. Ketika Anne berusia 16 tahun, ayahnya telah ditembak dalam satu rompakan di bank dan ayahnya meninggal dunia di tempat kejadian. Kematian ayahnya telah meninggalkan kesan yang mendalam kepada dia dan neneknya. Sejak daripada itu, Anne tidak pernah lagi melihat senyuman di bibir neneknya, dan neneknya semakin hari semakin uzur dan tidak pernah menyangka akhirnya neneknya juga pergi meninggalkannya. Kesedihan Anne bagai tiada noktah sehinggalah muncul seorang wanita yang bernama Puan Katie. Puan Katie merupakan ibu Anne dan Anne tidak dapat menerima hakikat itu. Namun, Anne terpaksa akur untuk tinggal bersama ibunya di Pulau Pangkul. Puan Katie melayaninya dengan penuh kasih sayang, namun Anne hanyalah bersikap acuh tak acuh kerana dia masih terluka. Ketika Anne mula menyayangi dan menerima kehadiran Puan Katie, dia dikejutkan dengan berita bahawa Puan Katie bukanlah ibu kandungnya, tetapi hanyalah ibu tiri. Anne sangat sedih sehingga dia tanpa sadar telah terjun ke dalam laut. Muncullah Puan Katie sempat menyelamatkannya dan membawanya ke hospital. Ketika dia sedar, makcik saudaranya itu iaitu Makcik Rosie telah menceritakan hal yang sebenar. Puan Katie sebenarnya telah berkahwin dengan ayahnya kerana kasihan kepada dia yang telah kematian ibu. Puan Katie sanggup mengobarkan kejaya dan cintanya demi Anne. Namun, malang tidak berbaung. Suatu hari, ayah dan ibu Puan Katie telah ditimpa kemalangan. Puan Katie ingin menjaga kedua-dua orang tuanya, tapi dihalang oleh keluarga ayah Anne. Dan ayah Anne sanggup menceraikan ibu tirinya itu setelah mengetahui hal yang sebenar. Anne telah memohon maaf kepada Puan Katie dan telah menerima wanita itu sebagai ibunya. Nilai yang saya peroleh daripada kisah ini ialah nilai prihatin. Puan Katie prihatin terhadap nasib Anne selepas kematian ayahnya dan neneknya. Dia telah menjaga Anne walaupun dia dibenci oleh anak tirinya itu. Seterusnya, nilai kasih sayang. Sungguh pun Puan Katie bukanlah ibu kandung, namun pengorbanan wanita itu sama besarnya dengan pengorbanan seorang ibu kandung. Mereka adalah anak dan ibu. Biar apapun telah berlaku, kasih sayang antara mereka tidak mungkin terputus lagi. Saya teringat Ustaz Azhar Idrus pernah berpesan dalam ceramahnya, ibu kandung wajib kita taati, ibu tiri pula wajib kita hormati. Apabila kita berbicara tentang seorang insan bergelar ibu, semestinya insan ini insan yang paling menyayangi kita. Cintanya tanpa syarat, tiada noktah cintanya. Cintanya sungguh sempurna. Ibu tidak pernah memaksa anak-anaknya untuk menyayangi dia. Tetapi tahukah kita, cinta ibu terhadap anak-anak hadir tanpa paksaan. Oleh itu, dengan rasa rendah diri, saya ingin pesan kepada semua dan diri saya sendiri. Zahirkanlah dan ungkapkanlah kata sayang, rindu buat ibu kita. Hargai dia kerana kita tahu selama mana Maha Pencipta pinjakan ibu untuk kita. Saya akhiri bicara ini dengan serangkap pantun.
Setiap anak ingin dikasihi, setiap ibu berhak disayangi. Jika hati mereka tersakiti, hidupku sempit tiada berarti.